Dan selamat tengah hari, salam satu Malaysia dan salam satu Kuala Lumpur. Pada tengah hari ini kita akan bersama-sama untuk mentangkan bajet 2015. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Datuk Amin dan timbalan-timbalan Ketua Pengarah serta pengarah-pengarah jabatan-jabatan dalam Dewan Pembina Kuala Lumpur. Terlebih dulu kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan kurnianya kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini, dan saya akan membentangkan bajet Dewan Pembina Kuala Lumpur bagi tahun 2015 pada hari ini. Kesempatan ini juga saya ingin berkongsi rasa gembira apabila Bandar Raya Kuala Lumpur telah pun dinobatkan sebagai salah satu daripada 7 Wonder City of the World yang diumumkan di Dubai 2-3 hari lepas, dan kita menjadikan ini sebagai satu kebanggaan yang terus perlu dipupuk di masa ke semasa. Ianya adalah satu pencapaian yang membanggakan apabila Kuala Lumpur terpilih di antara 7 bandar paling menakjubkan Wonder City di seluruh dunia oleh pertubuhan bukan kerajaan New Seven Wonders Foundation, di mana pemilihan ini adalah ditentukan melalui sistem undian yang diadakan di Dubai pada 7 Disember 2014. Penyerapan ini juga bersesuaian dengan aspirasi Dewan Pembina Kuala Lumpur untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya bertaraf dunia. Pada 11 hari bulan November 2014, Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan telah meluluskan bajet 2015 Dewan Pembina Kuala Lumpur dan Bursa, menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya yang maju dan sejahtera. Cabaran kesekitaran sosial dan pembangunan yang semakin pesat menuntut satu perancangan yang teliti agar program dan aktiviti yang dirancangkan atau dirancangkan dapat memenuhi cita rasa dan harapan warga Kota Kuala Lumpur dan keperluan pelanggan di PKL yang meliputi 2 juta pengguna perkhidmatan perbandaran, termasuk 1.7 juta warga Kota Kuala Lumpur. Penyediaan bajet 2015 untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah berkonsepkan public participation, di mana pandangan dan idea daripada warga kota dan para pemimpin masyarakat diambil kira dalam rangka program, aktiviti dan projek yang akan dilaksanakan di dalam tahun kalender 2015. Pendekatan ini merupakan cara terbaik bagi melaksanakan program dan aktiviti yang boleh memberi pulangan yang optimal dan impak positif kepada masyarakat Kuala Lumpur. Bagi tujuan ini, kita telah membentuk pasukan ataupun pasukan kerja sebanyak 9 pasukan bagi mewakili badan-badan dan juga pihak-pihak tertentu untuk mengemukakan pandangan dan cadangan bagi ditimbangkan dalam penyediaan bajet 2015 oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sejak tahun 2011, seboleh mungkin di BKL memberi ruang kepada pihak-pihak berkepentingan dan warga
Kuarter Kuala Lumpur atau Bandaraya Kuala Lumpur memberikan pandangan melalui forum penyediaan bajet dalam usaha mengenal pasti keperluan masyarakat dan isu-isu pengurusan perbandaran dan pembangunan Kuala Lumpur. Dulu sudah disedari bahawa pertambahan penduduk-penduduk yang tinggal dalam kawasan bandar termasuk Kuala Lumpur adalah melebihi 70%. Ini tentunya akan memerlukan perancangan yang teliti dan keperluan penyediaan bajet yang sempurna bagi membolehkan kita menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang terbaik kepada bandaraya kita, iaitu Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi mengenal pasti isu-isu yang dibangkitkan dengan lebih jelas, mulai 2014, DBKL mengubah pendekatan forum kepada bengkel yang lebih memberi peluang kepada warga kota sebagai stakeholder untuk menjelaskan dan mengurai isu-isu yang diutarakan serta mengemukakan cadangan dan pandangan. Idea dan saranan tersebut dijadikan sebagai input bagi memastikan perancangan bajet Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah realistik serta mengambil kira keperluan sebenar masyarakat secara holistik. Bajet 2015 memberi tumpuan kepada usaha menyediakan perkhidmatan perbandaran dan tadbir urus yang efektif dan efisien bagi meningkatkan kesejahteraan warga Kota Kuala Lumpur dan memastikan perbelanjaan bagi setiap aktiviti dan program menggunakan peruntukan yang disediakan dengan berasaskan kepada prinsip value for money. Tema bajet 2015 untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah Kuala Lumpur milik warga kota, menggambarkan bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bukan saja bersedia dari segi peruntukan kewangan yang bersesuaian, malah sentiasa mengutamakan kepentingan seluruh warga kota, terutamanya accountability kepada pembayar-pembayar cukai taksiran dalam memberikan perkhidmatan dan kemudahan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para rakan-rakan kita daripada media masa, prestasi kewangan DBKL, prestasi kewangan 2013 telah diauditkan dan dibentangkan di Parlimen Dewan Rakyat pada 24 November 2014 yang lalu menunjukkan pencapaian yang baik di mana prestasi jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan tahun 2013 menunjukkan peningkatan yang agak positif. Jumlah pendapatan yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.93 bilion berbanding dengan jumlah pendapatan pada tahun 2012 iaitu 1.90 bilion, iaitu berlaku peningkatan pendapatan sebanyak 25.01 juta atau 1.31%. Manakala jumlah perbelanjaan yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.4 bilion berbanding dengan pada tahun 2012 iaitu 1.24 bilion, di mana menunjukkan peningkatan sebanyak 161.46 juta atau 13.01%. Untuk makluman, DBKL sentiasa menguruskan kewangan secara berkesan dan teratur, di mana bagi tahun 2013 DBKL sekali lagi dianugerahkan sijil bersih tidak berteguran oleh Ketua Audit Negara dalam soal pengurusan kewangan dan akaunnya. Yang lebih menggembirakan, pada tahun 2013 boleh dikatakan sebagai pencapaian terbaik DBKL berbanding tahun-tahun sebelumnya jika ianya boleh diukur berdasarkan kepada bilangan pemerhatian audit yang dibangkitkan oleh juru audit. Tiada pemerhatian audit dibangkitkan pada tahun kewangan 2013 berbanding 3 pemerhatian audit pada tahun 2012. Ini menunjukkan terdapat peningkatan prestasi dari segi pengurusan kewangan dan akaun Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi tahun tersebut. Transformasi pengurusan kewangan ke arah yang lebih efisien dan menerapkan idea-idea baru dan inovatif adalah perlu bagi memastikan kesinambungan pencapaian prestasi kewangan yang baik. Namun begitu, peraturan dan prosedur kewangan yang ditetapkan perlu dipatuhi, diberi perhatian serius khususnya dalam aspek kawalan bajet, kawalan perbelanjaan, kawalan terimaan
kawalan aset dan stok, dan ini menjadi pegangan yang kukuh kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam menguruskan pengurusan keuangan dan bajet pada setiap tahun. Berasaskan kepada prestasi keuangan yang baik ini, DBKL dapat menyediakan bajet 2015 yang merupakan bajet seimbang, berlandaskan kepada upayaan keuangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi membiayai perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Bajet ini disediakan bukan sahaja untuk melaksanakan program dan aktiviti operasi, tetapi juga kesinambungan kepada projek-projek pembangunan 2014 di samping penambahan beberapa projek baru yang difikirkan untuk kepentingan dan keperluan pembangunan Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia. Bajet 2015 bagi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur diluluskan dengan peruntukan sebanyak 2.44 bilion, di mana 1.63 bilion atau 67% disediakan bagi peruntukan mengurus dan 812.54 juta atau 33% untuk peruntukan pembangunan. Secara keseluruhan, kita dapati terdapat pertambahan atau peningkatan sebanyak 2.1% atau 49.61 juta di dalam bajet DBKL 2015 berbanding dengan bajet pada tahun 2014, iaitu sebanyak 2.39 bilion selepas mengambil kira pindaan peruntukan dalam bajet tambahan 2014. Juga saya tegaskan bahawa terdapat peningkatan sebanyak 49.61 juta bagi tahun 2015 berbanding dengan bajet pada tahun 2014 sebanyak 2.39 bilion sebagaimana yang diluluskan dalam 2014. Program aktiviti projek yang dirancangkan menerusi bajet KL 2015 adalah selaras dengan plan strategik DBKL yang menggariskan 5 matlamat utama, iaitu bandar raya milik warga kota ataupun city for people, iaitu menggambarkan sebuah bandar raya menekankan bersekitaran yang berkualiti, mengamalkan cara hidup sihat dan selamat, saling berhubungan dan menghormati keunikan budaya masing-masing serta suasana yang harmoni. Yang keduanya ialah kemakmuran ekonomi, economic prosperity, mensasarkan untuk menghapuskan jurang ekonomi dan menghasilkan persekitaran ekonomi yang seimbang dengan memberi peluang sama rata kepada warga kota dalam menceburi bidang perniagaan dan keseimbangan dalam pemilikan harta. Ia juga memberi peluang kepada pertumbuhan ekonomi yang mapan, bertahap daya tahan dan berupaya menawarkan pelbagai jenis perniagaan di Kuala Lumpur. Bandar raya saling bersaling ataupun connected city ialah jaringan bandar yang sentiasa berhubung antara satu sama lain melalui rangkaian pengangkutan awam, jalan raya, laluan pejalan kaki dan kenderaan bermotor yang menjadi medium perhubungan secara fizikal dan maya. Dan yang keempat, bandar raya eco menggambarkan sebuah bandar raya yang maju dari segi ekonomi di dalam kawasan yang hijau yang mampu memberi ketenangan minda serta mengekalkan persekitaran yang bersih dan sihat serta berkualiti bagi menjaminkan kualiti hidup warga kota Kuala Lumpur. Bandar raya tadbir huru yang cekap, good governance, melahirkan pentadbir yang adil, teluh dan cekap dalam menjalankan tanggungjawab, menguruskan sumber-sumber bagi memenuhi keperluan orang ramai dan keperluan warga kota Kuala Lumpur. Bersesuaian dengan tema bajet 2015 yang dipilih, iaitu Kuala Lumpur milik warga kota, yang bertujuan untuk menerapkan rasa kekitaan, rasa kepunyaan bersama kota ataupun bandar raya Kuala Lumpur, maka DBKL akan terus memastikan kesejahteraan hidup warga kota dapat dikecapi melalui bentuk persekitaran yang berkualiti, selamat, mudah sampai, makmur dan harmoni. Bajet yang disediakan ini selari dengan visi DBKL, iaitu merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia
menjelang 2020 dengan menjadi PBT terunggul yang dapat memenuhi ekspektasi warga kota ataupun harapan warga kota dan berdirikan wilayah persekutuan maju serta bandaraya sejahtera, dan pada masa sama mencapai hasrat Yang Berhormat Menteri, iaitu Kuala Lumpur ceria. Selaras dengan dasar kerajaan untuk menjadikan negara maju menjelang 2020, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai pihak berkuasa tempatan dan pentadbir bandaraya akan terus komited untuk memastikan Kuala Lumpur menjadi pusat perkembangan ekonomi, budaya, pendidikan, pelancongan, kesihatan yang unggul di rantau ini. Justru warga kota Kuala Lumpur dapat menikmati limpahan pembangunan dan kemajuan melalui kemudahan yang disediakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Persekitaran yang kondusif, sistem perhubungan yang baik, perumahan yang mencukupi, peluang perniagaan dan perbelanjaan yang berdaya saing, diberi perhatian demi kelangsungan hidup sejahtera dan harmoni di Bandaraya Kuala Lumpur. Bajet 2015 di mana demikian telah merangkakan 14 program berbanding dengan 11 program pada tahun sebelumnya. Berikut merupakan program-program yang dirancang bagi menyelaras segala aktiviti yang bakal dilaksanakan pada tahun 2015, iaitu program pengurusan pentadbiran. Yang keduanya adalah program pembersihan bandar. Ketiga, program penghijauan, penyelenggaraan taman, tanah lapang dan kemudahan rekreasi. Yang keempat, program penyelenggaraan jalan raya dan saliran. Yang kelima, program penyelenggaraan lampu jalan dan kemudahan sistem lalu lintas. Yang keenam, program penyelenggaraan tempat letak kereta, penghentian bas dan siar kaki. Ketujuh, program penyelenggaraan bangunan. Yang ke-8, program pengurusan penjaja dan peniaga kecil. Yang ke-9, program penguatkuasaan. Yang ke-10, program penyelenggaraan perumahan awam dan perumahan rakyat. Yang ke-11, program kesihatan. Ke-12, program pembangunan komuniti. Yang ke-13, program kebudayaan, kesenian dan sukan. Yang terakhir ialah bagi program yang ke-14, iaitu program pelancongan. Ringkasan bajet mengurus dan pembangunan 2015 mengikut pecahan. Pecahan belanja mengurus, di bawah belanja mengurus peruntukannya ialah berjumlah 450.47 juta ataupun 27.7% adalah bagi peruntukan emolument, manakala 63.88 juta atau 3.9 disediakan bagi bayaran lebih masa, dan 1.044 bilion iaitu 64.2% bagi peruntukan perkhidmatan dan bekalan. Sejumlah 10.02 juta atau 0.6% turut disediakan bagi pembelian dan penggantian aset yang diperlukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Manakala 36.37 juta atau 2.2% diperuntukkan bagi pemberian dan kenaan tetap, dan bakinya 22.83 juta ataupun 1.4% adalah bagi perbelanjaan lain-lain. Peruntukan mengurus ini telah meningkat sebanyak 8.6% berbanding dengan peruntukan mengurus bagi tahun 2014. Pecahan manakala pecahan peruntukan pembangunan bagi 2015 adalah diperuntukkan sebanyak 812.54 juta untuk pelaksanaan projek-projek pembangunan dan pembelian aset modal. Pecahan peruntukan pembangunan terbahagi kepada pembiayaan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebanyak 447.64 juta atau 55%, dan bakinya sebanyak 364.9 juta atau 45% merupakan pembiayaan daripada kerajaan dan pihak swasta. Sumber pembiayaan daripada kerajaan merangkumi 182.5 juta diperuntukkan bagi pembiayaan projek-projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-10, 9.9 juta
bagi projek NKRA iaitu Park and Ride, hentian bas, jejak tas dan laluan pejalan kaki berbumbung. Seterusnya, 149.9 di bawah program NKAA Greater KL Klang Valley bagi projek River of Life, Greener KL, Pedestrian Network dan Global Attraction. Selain itu, sejumlah 12.6 juta disalurkan oleh Tabung Penyelenggaraan Satu Malaysia ataupun dikenali sebagai TV Satu Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar bagi kerja-kerja perbaikan cerun di Bukit Nanas dan tanah milik kerajaan. Sementara itu, Kementerian Wilayah Persekutuan bagi penguatan reserve sungai dan kolam takungan banjir, dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan projek pembesaran surau di PPR Beringin. Manakala sebanyak 10 juta peruntukan lagi disediakan bagi laluan pejalan kaki berbumbung atau pedestrian linkages yang disambungkan oleh pihak swasta, yang disumbangkan oleh pihak swasta, iaitu Petronas. Program bajet 2015 di bawah program pengurusan dan pentadbiran, kita mendapati bahawa kaki tangan merupakan aset terpenting dan tenaga penggerak yang menyumbangkan kepada sebuah organisasi bagi melaksanakan operasi dan aktiviti harian, menyediakan perkhidmatan yang berkesan kepada warga kota sejumlah 450.47 juta atau 27.7% atau 100% daripada peruntukan mengurus diperuntukkan bagi membiayai kos emolument termasuk gaji dan bayaran-bayaran alam perkhidmatan untuk 10,441 jawatan. 10,441 jawatan di dalam Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Dalam menerajui pentadbiran Kuala Lumpur menjadi bandar raya bertaraf dunia, pentadbiran BKL perlu dimantapkan dari segi kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan melalui penggunaan sistem ICT, peralatan teknologi, persekitaran pejabat yang kondisif, termasuk menyediakan pusat latihan kaki tangan. Sejumlah 207.94 juta diperuntukkan untuk melaksanakan program dan mempertingkatkan kemudahan pengurusan seperti berikut. Sejumlah 120.16 juta diperuntukkan bagi mengurus pejabat dan nak lewal pentadbiran, termasuk penyelenggaraan kenderaan, penyewaan pejabat, penyelenggaraan sistem serta penyewaan komputer. Sementara itu, sejumlah 62.65 juta disediakan untuk bayaran kepada syarikat utility bagi tujuan bekalan elektrik, air dan telefon. Menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan daya inovasi kaki tangan, di samping menyediakan kemudahan perubatan kaki tangan. Kaki tangan yang mahir dan sihat mampu melahirkan tenaga kerja yang lebih produktif. Bagi tujuan ini, sebanyak 25.13 juta diperuntukkan oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Di bawah program pembersihan bandar yang menjadi salah satu daripada perkara yang diberi tumpuan oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur dalam usaha kita meningkatkan imej bandar raya bertaraf dunia ini, maka secara keseluruhannya peruntukan mengurus yang disediakan bagi mempertingkatkan kebersihan bandar adalah sebanyak 292.17 juta. Ianya merangkumi peruntukan sebanyak 197 juta bagi tujuan pembersihan dan pencucian siar kaki, jalan, longkang dan kutipan sampah di Kuala Lumpur kepada Perbadanan Pengurusan Sistem Pepejal dan Pembersihan Awam. Bagi memantau dan meningkatkan kualiti perkhidmatan pembersihan bandar, BKL telah melaksanakan penetapan jadual kerja dan KPI bagi tahap perkhidmatan service level. Antara pengukuran yang diambil kira ialah dari segi kerja-kerja pengurutan sampah dan tahap pembersihan jalan dan longkang yang dilaksanakan oleh syarikat yang diberi tanggungjawab oleh kerajaan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di samping itu, pemantauan secara berterusan dibuat bersama dengan agensi-agensi lain
seperti perbadanan pembusuhan sistem pepejal dan pembersihan awam dan alam flora. Untuk itu, satu saluran komunikasi menggunakan perisian WhatsApp grup Mari Bersih dan Indah Kuala Lumpur telah diperkenalkan. Kaedah ini telah diperkenalkan setahun lalu, memberi kesan yang baik di mana dapat menggerakkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, dan ianya merupakan satu langkah untuk meningkatkan kebersihan tindakan pelaksanaan untuk diambil dalam tempoh yang segera dan memenuhi keperluan setempat ataupun keperluan semasa. Umpamanya, tindakan untuk menurunkan poster-poster haram, membersihkan pokok-pokok yang tumbang, membaki jalan berlubang dan sebagainya. Di PKL juga memperuntukkan sebanyak 100 juta untuk program pemindahan sampah di Taman Beringin dan pengukusan sampah di Bukit Tagar Sanitary Landfills. Jumlah ini juga mengambil kira kadar yuran tipping yang baru, iaitu RM49 bagi 1 tan metrik, berbanding dengan kadar lama iaitu RM20 per tan metrik. Ini adalah berlaku pertambahan apabila kadar yuran tipping ini dinaik daripada RM20 kepada RM49. Dianggarkan sejumlah 3,000 tan metrik sisa domestik dan sisa pukal perlu diuruskan oleh DBKL setiap hari, atau 1.095 juta tan metrik setahun. Di bawah peruntukan pembangunan sejumlah RM300,000 disediakan bagi menaik taraf mesin kawalan sampah spiral waste bin yang melibatkan kos sebanyak RM5 juta. Di bawah program penghijauan, penyelenggaraan taman, tanah lapang dan kemudahan rekreasi menjadi salah satu daripada perkara yang perlu untuk pertumbuhan sebuah bandar dan keperluan warga Kota Kuala Lumpur. Maka kita Dewan Malian Kuala Lumpur melalui aspek alam sekitar adalah satu perkara yang diberi perhatian oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur. Aspek alam sekitar memainkan peranan yang penting bagi mengimbangi kepesatan hutan konkrit di sekitar Kuala Lumpur, bagi merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya Taman Tropika Lestari menjelang tahun 2020. Usaha untuk menghijaukan bandar raya ini dilaksanakan dengan menerapkan elemen lanskap pada susun atur di semua taman awam, rangkaian kemudahan jalan raya dan tanah lapang. DPK juga telah menandatangani Memorandum of Understanding atau Memorandum Kesepahaman dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM, dan akan meneruskan jalinan kerjasama antara FRIM, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI, dan Universiti Putra Malaysia bagi mewujudkan perkongsian pintar mengenal pasti pokok-pokok hutan bersesuaian dan projek lanskap di ibu kota. Di bawah peruntukan mengurus, sejumlah 58.87 juta disediakan bagi membiayai program penghijauan dan juga penyelenggaraan taman-taman awam di seluruh Kuala Lumpur. Sejumlah 30.47 juta diperuntukkan bagi aktiviti pengindahan dan penyelenggaraan 3 taman utama, iaitu 3 taman utama, iaitu Taman Botani Perdana, Taman Tasik Sitiwangsa dan Taman Tasik Permaisuri. 16 taman awam, padang, tanah lapang dan taman permainan. Di samping itu sebanyak 20.7 juta disediakan bagi tujuan penyelenggaraan pokok dan bunga-bungaan. 3.65 juta diperuntukkan bagi penyelenggaraan haiwan, pasukan berkuda Dewan Malian Kuala Lumpur, manakala penyelenggaraan sistem pancutan air dan pembersihan tanah perkuburan disediakan sebanyak 3.75 juta dan 300.000 setiap satunya. Di bawah peruntukan pembangunan sejumlah 71
2.71 juta disediakan bagi program ini. Dewan Bandar Kuala Lumpur memperuntukkan sebanyak 48.91 juta bagi tujuan menyediakan kemudahan serta menaik taraf Taman Botani Perdana dan taman-taman rekreasi, pengindahan lanskap, program penanaman pokok, membina dan menaik taraf taman permainan kanak-kanak. Di bawah pembiayaan rancangan Malaysia ke-10, sejumlah 16.8 juta adalah bagi pembangunan Taman Botani Perdana, Taman Rimba Bukit Kerinci dan menaikkan taraf kemudahan OKU di taman-taman awam. Manakala di bawah program NKEA Greater KL KB pula sejumlah 7 juta diperuntukkan bagi projek Greener KL. Di bawah program penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur, saya memberikan tumpuan kepada jalan raya dan saliran bagi mewujudkan satu struktur bandaraya yang efisien. Upayaan menyediakan satu sistem pengangkutan dan perhubungan yang komprehensif, bersepadu dan kemudah sampaian tinggi kepada pengguna dan penduduk Kuala Lumpur adalah amat penting dan kritikal. Justru beberapa projek pembinaan dan pembaikan jalan utama di sekitar Lembah Kelang telah dan sedang disiapkan. Pada tahun 2015, DBKL akan memperuntukkan sebanyak 116.8 juta di bawah peruntukan mengurus bagi kerja-kerja pengisaran dan penurupan jalan-jalan utama, jalan-jalan awam, kawasan perumahan dan lorong sisi, lorong belakang seluruh Kuala Lumpur yang dianggarkan berjumlah 2010 km. 2010 km. Ianya juga termasuk kerja-kerja membaik pulih, menyelenggara jalan, longkang dan penyelenggaraan pagar keselamatan jalan raya. Di samping itu, peruntukan pembangunan bagi program jalan raya dan saliran disediakan sebanyak 421.1 juta, di mana sebanyak 253 juta diagihkan bagi tujuan membina serta menaik taraf jalan raya, manakala 168.1 juta bagi kerja-kerja peparitan dan saliran di bawah tanggungjawab Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Di bawah kerja-kerja jalan raya, DBKL merancang untuk melaksanakan 37 projek, di mana 28 projek merupakan pembiayaan Dewan Bandar Kuala Lumpur dengan peruntukan sebanyak 141.6 juta. 7 projek pula di bawah pembiayaan rancangan Malaysia ke-10 sebanyak 104.1 juta. Sementara itu, 2 projek melibatkan kerja-kerja pembaikan cerun sebanyak 7.3 juta dibiayai langsung oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Antara projek-projek yang dilaksanakan adalah membina persimpangan bertingkat di Jalan Ampang, Jalan Jelatif, menaik taraf jalan-jalan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan mempertingkatkan Jalan Genting Kelang. Anggaran peruntukan pembangunan bagi melaksanakan 47 projek melibatkan kerja-kerja peparitan serta penyelenggaraan sungai adalah berjumlah 168.1 juta. Kebanyakan projek-projek ini bertujuan untuk mempertingkatkan sistem peparitan bagi mengatasi masalah banjir kilat yang sering melanda Kuala Lumpur. Di bawah program ini, sebanyak 31.9 juta merupakan pembiayaan Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Pembiayaan RMK 10 sebanyak 11 juta, sejumlah 125.1 juta disalurkan melalui NKEA Greater KL KB River of Life dan sebanyak RM100,000 bagi penguataan reserve sungai dan kolam tapungan banjir di wilayah Sultan Kuala Lumpur dibiayai oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Untuk lampu-lampu jalan dan kemudahan sistem lalu lintas, dengan mementingkan konsep bandar selamat dan bandaraya taman bercahaya, DBKL turut memastikan jalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur sentiasa cerah, bercahaya dan ini seterusnya dapat meningkatkan lagi tahap keselamatan pengguna-pengguna jalan raya. Sejumlah
31 juta disediakan di bawah peruntukan mengurus, di mana 15 juta disediakan bagi penyelenggaraan 40,000 lampu lantern untuk lampu jalan, 5 juta bagi menyediakan lampu hiasan serta lampu limpah, dan 11 juta bagi bayaran bil elektrik. Dalam bajet 2015, DBKL memperuntukkan sejumlah 16.1 juta bagi melaksanakan 10 projek di bawah peruntukan pembangunan bagi kerja pemasangan lampu awam di lorong-lorong belakang dan pemasangan lampu jenis LED di sepanjang Jalan Ampang Park hingga Hotel Renaissance, Jalan Piramli, Jalan Raja Chulan, Jalan Bukit Bintang, Jalan Sultan Syahmuddin, Jalan Raja dan Jalan Raja Laut, serta pencahayaan fasad bangunan Sultan Abdul Samad di hadapan Dataran Merdeka. Anggaran peruntukan mengurus yang disediakan bagi aktiviti kemudahan lalu lintas adalah 58 juta yang melibatkan penyelenggaraan serta operasi IT sebanyak 29.5 juta dan iaitu sebanyak 29.5 juta, dan bil elektrik lampu isyarat sebanyak 2 juta. Bagi menambah baik tahap keselamatan pengguna jalan raya dan berjalan kaki, sejumlah 26.5 juta disediakan bagi projek ataupun program pemasangan pagar dan peralatan keselamatan, penyelenggaraan CCTV, papan tanda, mengecat tanda garisan, penyelenggaraan bonggol dan membaiki persimpangan jalan dan lokasi berbahaya. Selain itu, projek di bawah peruntukan pembangunan sejumlah 9.25 juta disediakan bagi 25 projek untuk mempertingkatkan sistem lalu lintas seperti menyediakan reka bentuk dan pelan skim pengurusan lalu lintas, pembangunan model trafik, penyuraian trafik, pembinaan jejantah berjalan kaki dan laluan berbasikal. Bagi maksud menyediakan tempat letak kereta, hentian bas dan siar kaki di bawah peruntukan mengurus bagi program penyelenggaraan tempat letak kereta, hentian bas dan siar kaki sejumlah 7.62 juta diperuntukkan bagi tujuan penyelenggaraan ruang menunggu teksi, terminal bas, kemudahan pejalan kaki dan mengurus tempat letak kereta. Manakala sejumlah 51.7 juta membabitkan 33 projek disalurkan di bawah peruntukan pembangunan bagi menyediakan kemudahan bagi pejalan kaki, sistem letak kereta dan hentian pengangkutan awam. Di bawah program ini sejumlah 14.8 juta merupakan pembiayaan DBKL, NKRA sebanyak 9.9 juta, NKEA Greater KL KV bagi projek pedestrian network sebanyak 17 juta dan 10 juta dibayari oleh Petronas bagi tujuan penyediaan dan pelaksanaan pedestrian linkages. Program penyelenggaraan naik taraf dan ubah suai bangunan ini juga merupakan satu program yang penting kepada Dewan Menang Kelumpu dalam usaha kita untuk memastikan tahap penyelenggaraan naik taraf dan ubah sesuai bangunan yang dimiliki oleh Dewan Menang Kelumpu pada tahap yang terbaik. Maka DBKL perlu menyediakan suasana persekitaran yang kondisif dan selesa bagi membolehkan kita melahirkan kekitangan yang berkualiti, cekap dan efisien dalam melaksanakan operasi harian Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Oleh itu, bagi program ini sebanyak 33.52 juta diperuntukkan di bawah peruntukan mengurus yang meliputi kerja-kerja penyelenggaraan bagi bangunan-bangunan milik DBKL seperti berikut. Bangunan pejabat sejumlah 13.02 juta diperuntukkan. Stor kecil dan depo sebanyak 1.22 juta. Quarters, rumah boroh dan bangunan-bangunan lain sebanyak 6 juta. Penyelenggaraan alat hawa dingin berjumlah 3.6 juta. Penyelenggaraan lift dan jentera sebanyak 1.64 juta. Dan pembersihan pejabat dan bangunan sebanyak 7.98 juta. Manakala di bawah peruntukan pembangunan sejumlah 16.8 juta melibatkan
52 projek disediakan bagi melaksanakan kerja-kerja membina, mengubah suai dan menaik taraf bangunan-bangunan pejabat dan bangunan kemudahan kaki tangan. Di bawah program penjaja dan peniaga kecil yang merupakan satu sektor penting bagi membolehkan kita memberi dan menyediakan peluang yang terbaik kepada mereka-mereka, terutamanya penduduk-penduduk tempatan, warga kota yang ingin terlibat dalam perniagaan, maka aspek yang berkaitan dengan penjaja dan peniaga kecil menjadi tumpuan kita. Maka penjaja dan peniaga kecil merupakan ejen ekonomi yang efektif dan efisien dalam pengagihan barangan dan perkhidmatan. Usaha dilakukan oleh DBKL bagi menggalakkan pembangunan kawasan penjaja, pengusaha dan peniaga kecil di mana sebahagian besarnya beroperasi di pasar, bazar, pasar malam, kios, gerai berkunci dan sambungan tepi bangunan. Oleh itu sejumlah 14.03 juta disediakan di bawah peruntukan mengurus yang meliputi 6.43 juta ringgit bagi kerja penyelenggaraan bangunan pasar, pusat penjaja, tapak penjaja dan kios, sebanyak 1.8 juta bagi penyelenggaraan rumah sampah, sejumlah 55 juta diperuntukkan bagi bil air pusat penjaja untuk pusat-pusat penjaja dan 300,000 bagi kursus dan seminar penjaja dalam usaha kita memupuk semangat positif dan tahap kepenjajaan yang terbaik di Kuala Lumpur. Manakala di bawah peruntukan pembangunan sejumlah 30.1 juta disediakan bagi pembangunan pasar dan pusat penjaja di Pasar Keramat, Pasar Cawkit, Pasar Borong Kuala Lumpur, Pasar Harian Selayang, Pasar Pudu, Pusat Penjaja Air Panas dan pembangunan perniagaan bersepadu ICC di PT 123 dan PT 125 Jalan 1/77C. Bagi memantapkan pengawasan dan pengendalian serta kawalan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kita perlu memberikan perhatian kepada program pengukuhan penguatkuasaan. Peningkatan upaya pemantauan dan penguatkuasaan di BKL adalah penting dalam mengukuhkan kualiti hidup di Kuala Lumpur dan membina ketertiban bandar. Untuk ini, di bawah peruntukan mengurus sebanyak 32.79 juta disalurkan bagi program ini yang sebahagian besarnya dibelanjakan bagi penguatan keselamatan iaitu sebanyak 25.51 juta. Operasi penguatkuasaan sebanyak 3.78 juta dan belanja pencetakan notis tawaran kompaun kesalahan sebanyak 3.5 juta. Dalam kita membangunkan Kuala Lumpur dan menjadikan kesebututan sosial masyarakat berjalan dengan lebih adil dan saksama, maka penyediaan dan penyelenggaraan perumahan awam dan perumahan rakyat merupakan tumpuan yang perlu dan akan diberikan perhatian oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi tahun 2015. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, untuk maklumat tuan-tuan, bertanggungjawab mengurus serta menyelenggara sebanyak 74,825 unit rumah sewa perumahan awam atau PA dan perumahan rakyat PPR serta rumah jual. Daripada keseluruhan unit PA dan PPR, sebanyak 45,358 unit ditawarkan untuk dijual kepada penyewa-penyewa sedia ada bagi memberi peluang kepada golongan warga kota yang berpendapatan rendah memiliki rumah di Kuala Lumpur. Walaupun sebanyak 11,638 dari jumlah 45,358 yang ditawarkan telah dijual sehingga Oktober 2014, di BKL masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari, salam satu Malaysia dan salam satu Kuala Lumpur. Pada tengah hari ini kita akan bersama-sama untuk mentangkan bajet 2015. Terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah Datuk Amin
dan timbalan-timbalan ketua pengarah serta pengarah-pengarah jabatan-jabatan dalam Dewan Kuala. Terlebih dulu kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan kurnianya ya, kita dapat bersama-sama pada tengah hari ini, dan saya akan membentangkan bajet Dewan Bandar Kuala Lumpur bagi tahun 2015 pada hari ini. Kesempatan ini juga saya ingin berkongsi rasa gembira apabila Bandar Raya Kuala Lumpur telah pun dinobatkan sebagai salah satu daripada 7 Wonder City of the World yang diumumkan di Dubai 2-3 hari lepas, dan kita menjadikan ini sebagai satu kebanggaan yang terus perlu dipupuk di masa ke semasa. Ianya adalah satu pencapaian yang membanggakan apabila Kuala Lumpur terpilih di antara 7 bandar paling menakjubkan Wonder City di seluruh dunia oleh pertubuhan bukan kerajaan New Seven Wonders Foundation, di mana pemilihan ini adalah ditentukan melalui sistem undian yang diadakan di Dubai pada 7 Disember 2014. Penyerapan ini juga bersesuaian dengan aspirasi Dewan Bandar Kuala Lumpur untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya bertaraf dunia. Pada 11 hari bulan November 2014, Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan telah meluluskan bajet 2015 Dewan Bandar Kuala Lumpur dan Bursa, menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandaraya yang maju dan sejahtera. Cabaran kesekitaran sosial dan pembangunan yang semakin pesat menuntut satu perancangan yang teliti agar program dan aktiviti yang direncanakan atau dirancangkan dapat memenuhi cita rasa dan harapan warga Kota Kuala Lumpur dan keperluan pelanggan DBKL yang meliputi 2 juta pengguna perkhidmatan perbandaran, termasuk 1.7 juta warga Kota Kuala Lumpur. Penyediaan bajet 2015 untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan dan seluruh warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur adalah berkonsepkan public participation, di mana pandangan dan idea daripada warga kota dan para pemimpin masyarakat diambil kira dalam rangka program, aktiviti dan projek yang akan dilaksanakan di dalam tahun kalender 2015. Pendekatan ini merupakan cara terbaik bagi melaksanakan program dan aktiviti yang boleh memberi pulangan yang optimal dan impak positif kepada masyarakat Kuala Lumpur. Bagi tujuan ini, kita telah membentuk pasukan ataupun pasukan kerja sebanyak 9 pasukan bagi mewakili badan-badan dan juga pihak-pihak tertentu untuk mengemukakan pandangan dan cadangan bagi ditimbangkan dalam penyediaan bajet 2015 oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur. Sejak tahun 2011, seboleh mungkin DBKL memberi ruang kepada pihak-pihak berkepentingan dan warga Kota Kuala Lumpur atau Bandaraya Kuala Lumpur memberikan pandangan melalui forum penyediaan bajet dalam usaha mengenal pasti keperluan masyarakat dan isu-isu pengurusan perbandaran dan pembangunan Kuala Lumpur. Sudah disedari bahawa pertambahan penduduk-penduduk yang tinggal dalam kawasan bandar termasuk Kuala Lumpur adalah melebihi 70%. Ini tentunya akan memerlukan perancangan yang teliti dan keperluan penyediaan bajet yang sempurna bagi membolehkan kita menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang terbaik kepada bandaraya kita, iaitu Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi mengenal pasti isu-isu yang dibangkitkan dengan lebih jelas, mulai 2014, DBKL mengubah pendekatan forum kepada bengkel yang lebih memberi peluang kepada warga kota sebagai stakeholder untuk menjelaskan dan mengurai isu-isu yang diutarakan serta mengemukakan cadangan dan pandangan. Idea dan saranan tersebut dijadikan sebagai input
bagi memastikan perancangan bajet Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah realistik serta mengambil kira keperluan sebenar masyarakat secara holistik. Bajet 2015 memberi tumpuan kepada usaha menyediakan perkhidmatan perbandaran dan tabir urus yang efektif dan efisien bagi meningkatkan kesejahteraan warga Kota Kuala Lumpur, memastikan perbelanjaan bagi setiap aktiviti dan program menggunakan peruntukan yang disediakan dengan berasaskan kepada prinsip value for money. Tema bajet 2015 untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur adalah Kuala Lumpur milik warga kota, menggambarkan bahawa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bukan saja bersedia dari segi peruntukan kewangan yang bersesuaian, malah sentiasa mengutamakan kepentingan seluruh warga kota, terutamanya accountability kepada pembayar-pembayar cukai taksiran dalam memberikan perkhidmatan dan kemudahan di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan para rakan-rakan kita daripada media masa, prestasi kewangan di BKL, prestasi kewangan 2013 telah diauditkan dan dibentangkan di Parlimen Dewan Rakyat pada 24 November 2014 yang lalu menunjukkan pencapaian yang baik di mana prestasi jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan tahun 2013 menunjukkan peningkatan yang agak positif. Jumlah pendapatan yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.93 bilion berbanding dengan jumlah pendapatan pada tahun 2012 iaitu 1.90 bilion, iaitu berlaku peningkatan pendapatan sebanyak 25.01 juta atau 1.31%. Manakala jumlah perbelanjaan yang dilaporkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 1.4 bilion berbanding dengan pada tahun 2012 iaitu 1.24 bilion, di mana menunjukkan peningkatan sebanyak 161.46 juta atau 13.01%. Untuk makluman, di BKL sentiasa menguruskan kewangan secara berkesan dan teratur, di mana bagi tahun 2013 di BKL sekali lagi dianugerahkan sijil bersih tidak berteguran oleh Ketua Audit Negara dalam soal pengurusan kewangan dan akaunnya. Yang lebih menggembirakan, pada tahun 2013 boleh dikatakan sebagai pencapaian terbaik di BKL berbanding tahun-tahun sebelumnya, jika ianya boleh diukur berdasarkan kepada bilangan pemerhatian audit yang dibangkitkan oleh juru audit. Tiada pemerhatian audit dibangkitkan pada tahun kewangan 2013 berbanding 3 pemerhatian audit pada tahun 2012. Ini menunjukkan terdapat peningkatan prestasi dari segi pengurusan kewangan dan akaun Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi tahun tersebut. Transformasi pengurusan kewangan ke arah yang lebih efisien dan menerapkan idea-idea baru dan inovatif adalah perlu bagi memastikan kesinambungan pencapaian prestasi kewangan yang baik. Namun begitu, peraturan dan prosedur kewangan yang ditetapkan perlu dipatuhi, diberi perhatian serius, khususnya dalam aspek kawalan bajet, kawalan perbelanjaan, kawalan terimaan, kawalan aset dan stok. Dan ini menjadi pegangan yang kukuh kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dalam menguruskan pengurusan keuangan dan bajet pada setiap tahun. Berasaskan kepada prestasi kewangan yang baik ini, DBK dapat menyediakan bajet 2015 yang merupakan bajet seimbang, berlandaskan kepada upayaan kewangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi membiayai perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Bajet ini disediakan bukan saja untuk melaksanakan program dan aktiviti operasi, tetapi juga kesinambungan kepada projek-projek pembangunan 2014 di samping penambahan beberapa projek baru yang difikirkan untuk kepentingan dan keperluan pembangunan Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia. Bajet 2015 bagi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur diluluskan dengan peruntukan sebanyak 2.44 bilion, 2.44 bilion, di mana 1.63 bilion
atau 67% disediakan bagi peruntukan mengurus dan 812.54 juta atau 33% untuk peruntukan pembangunan. Secara keseluruhan, kita dapati terdapat pertambahan atau peningkatan sebanyak 2.1% atau 49.61 juta di dalam bajet DBKL 2015 berbanding dengan bajet pada tahun 2014, iaitu sebanyak 2.39 bilion selepas mengambil kira pindaan peruntukan dalam bajet tambahan 2014. Juga saya tegaskan bahawa terdapat peningkatan sebanyak 49.61 juta bagi tahun 2015 berbanding dengan bajet pada tahun 2014 sebanyak 2.39 bilion sebagaimana yang diluluskan dalam 2014. Program aktiviti projek yang dirancangkan menerusi bajet KL 2015 adalah selaras dengan plan strategik DBKL yang menggariskan 5 matlamat utama, iaitu bandar raya milik warga kota ataupun city for people, iaitu menggambarkan sebuah bandar raya menekankan bersekitaran yang berkualiti, mengamalkan cara hidup sihat dan selamat, saling berhubungan dan menghormati keunikan budaya masing-masing serta suasana yang harmoni. Yang keduanya ialah kemakmuran ekonomi, economic prosperity, mensasarkan untuk menghapuskan jurang ekonomi dan menghasilkan persekitaran ekonomi yang seimbang dengan memberi peluang sama rata kepada warga kota dalam menceburi bidang perniagaan dan keseimbangan dalam pemilikan harta. Ia juga memberi peluang kepada pertumbuhan ekonomi yang mapan, berdaya tahan dan berupaya menawarkan pelbagai jenis perniagaan di Kuala Lumpur. Bandar raya saling bersaling ataupun connected city ialah jaringan bandar yang sentiasa berhubung antara satu sama lain melalui rangkaian pengangkutan awam, jalan raya, laluan pejalan kaki dan kenderaan bermotor yang menjadi medium perhubungan secara fizikal dan maya. Dan yang keempat, bandar raya eco menggambarkan sebuah bandar raya yang maju dari segi ekonomi di dalam kawasan yang hijau yang mampu memberi keterangan minda serta mengekalkan persekitaran yang bersih dan sihat serta berkualiti bagi menjaminkan kualiti hidup warga kota Kuala Lumpur. Bandar raya tadbir huru yang cekap, good governance, melahirkan pentadbir yang adil, teluh dan cekap dalam menjalankan tanggungjawab, menguruskan sumber-sumber bagi memenuhi keperluan orang ramai dan keperluan warga kota Kuala Lumpur. Bersesuaian dengan tema bajet 2015 yang dipilih, iaitu Kuala Lumpur milik warga kota, yang bertujuan untuk menerapkan rasa kekitaan, rasa kepunyaan bersama kota ataupun bandar raya Kuala Lumpur, maka demikian akan terus memastikan kesejahteraan hidup warga kota dapat dikecapi melalui bentuk persekitaran yang berkualiti, selamat, mudah sampai, makmur dan harmoni. Bajet yang disediakan ini selari dengan visi DBKL, iaitu merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya bertaraf dunia menjelang 2020 dengan menjadi PBT terunggul yang dapat memenuhi ekspektasi warga kota ataupun harapan warga kota dan bercirikan wilayah persekutuan maju serta bandar raya sejahtera dan pada masa sama mencapai hasrat yang berhormat Menteri, iaitu Kuala Lumpur ceria. Selaras dengan dasar kerajaan untuk menjadikan negara maju menjelang 2020, Dewan Bandar Kuala Lumpur sebagai pihak berkuasa tempatan dan pentadbir bandar raya akan terus komited untuk memastikan Kuala Lumpur menjadi pusat perkembangan ekonomi, budaya, pendidikan, pelancongan, kesihatan yang unggul di rantau ini. Justru warga kota Kuala Lumpur dapat menikmati limpahan pembangunan dan kemajuan melalui kemudahan yang disediakan oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Persekitaran yang kondusif, sistem perhubungan yang baik, perumahan yang mencukupi, peluang perniagaan dan perbelanjaan yang berdaya saing, diberi perhatian demi kelangsungan
hidup sejahtera dan harmoni di Bandaraya Kuala Lumpur. Bajet 2015 di mana demikian telah merangkakan 14 program berbanding dengan 11 program pada tahun sebelumnya. Berikut merupakan program-program yang dirancang bagi menyelaras segala aktiviti yang bakal dilaksanakan pada tahun 2015, iaitu program pengurusan pentadbiran. Yang keduanya adalah program pembersihan bandar. Ketiga, program penghijauan, penyelenggaraan taman, tanah lapang dan kemudahan rekreasi. Yang keempat, program penyelenggaraan jalan raya dan salera. Yang kelima, program penyelenggaraan lampu jalan dan kemudahan sistem lalu lintas. Yang keenam, program penyelenggaraan tempat letak kereta, hentian bas dan siar kaki. Ketujuh, program penyelenggaraan bangunan. Yang ke-8, program pengurusan penjaja dan peniaga kecil. Yang ke-9, program penguatkuasaan. Yang ke-10, program penyelenggaraan perumahan awam dan perumahan rakyat. Yang ke-11, program kesihatan. Ke-12, program pembangunan komuniti. Yang ke-13, program kebudayaan, kesenian dan sukan. Yang terakhir ialah bagi program yang ke-14, iaitu program pelancongan. Ringkasan bajet mengurus dan pembangunan 2015 mengikut pecahan. Pecahan belanja mengurus, di bawah belanja mengurus, peruntukannya ialah berjumlah 450.47 juta ataupun 27.7% adalah bagi peruntukan emolument. Manakala 63.88 juta atau 3.9 disediakan bagi bayaran lebih masa dan 1.044 bilion iaitu 64.2% bagi peruntukan perkhidmatan dan bekalan. Sejumlah 10.02 juta atau 0.6% turut disediakan bagi pembelian dan penggantian aset yang diperlukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Manakala 36.37 juta atau 2.2% diperuntukkan bagi pemberian dan kenaan tetap dan bakinya 22.83 juta ataupun 1.4% adalah bagi perbelanjaan lain-lain. Peruntukan mengurus ini telah meningkat sebanyak 8.6% berbanding dengan peruntukan mengurus bagi tahun 2014. Manakala pecahan peruntukan pembangunan bagi 2015 adalah diperuntukkan sebanyak 812.54 juta untuk pelaksanaan projek-projek pembangunan dan pembelian aset modal. Pecahan peruntukan pembangunan terbahagi kepada pembiayaan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebanyak 447.64 juta atau 55% dan bakinya sebanyak 364.9 juta atau 45% merupakan pembiayaan daripada kerajaan dan pihak swasta. Sumber pembiayaan daripada kerajaan merangkumi 182.5 juta diperuntukkan bagi pembiayaan projek-projek pembangunan di bawah rancangan Malaysia ke-10, 9.9 juta bagi projek NKRA iaitu Park and Ride, hentian bas, jejang tas dan laluan pejalan kaki berbumbung. Seterusnya 149.9 di bawah program NKAA Greater KL Klang Valley bagi projek River of Life, Greener KL, Pedestrian Network dan Global Attraction. Selain itu sejumlah 12.6 juta disalurkan oleh Tabung Penyelenggaraan Satu Malaysia ataupun dikenali sebagai TP Satu Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar bagi kerja-kerja perbaikan cerun di Bukit Nanas dan tanah milik kerajaan. Sementara itu, Kementerian Wilayah Persekutuan bagi penguatan reserve sungai dan kolam takungan banjir dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan projek pembesaran surau di PPR Beringin. Manakala sebanyak 10 juta peruntukan lagi disediakan bagi laluan pejalan kaki berbumbung atau pedestrian linkages yang disambungkan oleh pihak swasta, yang disumbangkan oleh pihak swasta, iaitu
Petronas. Program bajet 2015. Di bawah program pengurusan dan pentadbiran, kita mendapati bahawa kaki tangan merupakan aset terpenting dan tenaga penggerak yang menyumbangkan kepada sebuah organisasi bagi melaksanakan operasi dan aktiviti harian, menyediakan perkhidmatan yang berkesan kepada warga kota sejumlah 450.47 juta atau 27.7% atau peratus daripada peruntukan mengurus diperuntukkan bagi membiayai kos emolument termasuk gaji dan bayaran-bayaran allowance perkhidmatan untuk 10.441 jawatan. 10.441 jawatan di dalam Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Dalam menerajui pentadbiran Kuala Lumpur menjadi bandar raya bertaraf dunia, pentadbiran BKL perlu dimantapkan dari segi kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan melalui penggunaan sistem ICT, peralatan teknologi, persekitaran pejabat yang kondisif, termasuk menyediakan pusat latihan kaki tangan sejumlah 207.94 juta diperuntukkan untuk melaksanakan program dan mempertingkatkan kemudahan pengurusan seperti berikut. Sejumlah 120.16 juta diperuntukkan bagi mengurus pejabat dan nak lewal pentadbiran termasuk penyelenggaraan kenderaan, penyewaan pejabat, penyelenggaraan sistem serta penyewaan komputer. Sementara itu sejumlah 62.65 juta disediakan untuk bayaran kepada syarikat utility bagi tujuan bekalan elektrik, air dan telefon. Menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran dan daya inovasi kaki tangan, di samping menyediakan kemudahan perubatan kaki tangan. Kaki tangan yang mahir dan sihat mampu melahirkan tenaga kerja yang lebih produktif. Bagi tujuan ini, sebanyak 25.13 juta diperuntukkan oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Di bawah program pembersihan bandar yang menjadi salah satu daripada perkara yang diberi tumpuan oleh Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur dalam usaha kita meningkatkan imej bandar raya bertaraf dunia ini, maka secara keseluruhannya peruntukan mengurus yang disediakan bagi mempertingkatkan kebersihan bandar adalah sebanyak 292.17 juta. Ianya merangkumi peruntukan sebanyak 197 juta bagi tujuan pembersihan dan pencucian siar kaki, jalan, longkang dan kutipan sampah di Kuala Lumpur kepada Perbadanan Pengurusan Sistem Pepejal dan Pembersihan Awam. Bagi memantau dan meningkatkan kualiti perkhidmatan pembersihan bandar, BKL telah melaksanakan penetapan jadual kerja dan KPI bagi tahap perkhidmatan service level. Antara pengukuran yang diambil kira ialah dari segi kerja-kerja pengurutan sampah dan tahap pembersihan jalan dan longkang yang dilaksanakan oleh syarikat yang diberi tanggungjawab oleh kerajaan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di samping itu, pemantauan secara berterusan dibuat bersama dengan agensi-agensi lain seperti Perbadanan Pengurusan Sistem Pepejal dan Pembersihan Awam dan Alam Flora. Untuk itu, satu saluran komunikasi menggunakan perisian WhatsApp grup Hari Bersih dan Indah Kuala Lumpur telah diperkenalkan. Kaedah ini telah diperkenalkan setahun lalu, memberi kesan yang baik di mana dapat menggerakkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, dan ianya merupakan satu langkah untuk meningkatkan kebersihanan tindakan pelaksanaan untuk diambil dalam tempoh yang segera dan memenuhi keperluan setempat ataupun keperluan semasa. Umpamanya, tindakan untuk menurunkan poster-poster haram, membersihkan pokok-pokok yang tumbang, membaiki jalan berlubang dan sebagainya. Di BKL juga memperuntukkan sebanyak 100 juta untuk program pemindahan sampah di Taman Beringin dan pengukusan sampah di Bukit Tagar Sanitary Landfills. Jumlah ini juga mengambil kira
kadar yuran tipping yang baru iaitu RM49 bagi 1 tan metrik berbanding dengan kadar lama iaitu RM20 per tan metrik. Ini adalah berlaku pertambahan apabila kadar yuran tipping ini dinaik daripada RM20.20 kepada RM49. Dianggarkan sejumlah 3,000 tan metrik sisa domestik dan sisa pukal perlu diuruskan oleh DBKL setiap hari atau 1.095 juta tan metrik setahun. Di bawah peruntukan pembangunan sejumlah RM300,000 disediakan bagi menaik taraf mesin kawalan sampah spiral waste bin yang melibatkan kos sebanyak 5 juta. Di bawah program penghijauan penyelenggaraan taman, tanah lapang dan kemudahan rekreasi menjadi salah satu daripada perkara yang perlu untuk pertumbuhan sebuah bandar dan keperluan warga Kota Kuala Lumpur, maka kita Dewan Bandar Kuala Lumpur melalui aspek alam sekitar adalah satu perkara yang diberi perhatian oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur. Aspek alam sekitar memainkan peranan yang penting bagi mengimbangi kepesatan hutan konkrit di sekitar Kuala Lumpur, bagi merealisasikan Kuala Lumpur sebagai bandar raya Taman Tropika Lestari menjelang tahun 2020. Usaha untuk menghijaukan bandar raya ini dilaksanakan dengan menerapkan elemen lanskap pada susun atur di semua taman awam, rangkaian kemudahan jalan raya dan tanah lapang. DBKL juga telah menandatangani Memorandum of Understanding atau Memorandum Kesepahaman dengan Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia ataupun FRIM dan akan meneruskan jalinan kerjasama antara FRIM, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI dan Universiti Putra Malaysia bagi mewujudkan perkongsian pintar mengenal pasti pokok-pokok hutan bersesuaian dan projek lanskap di ibu kota. Di bawah peruntukan mengurus sejumlah 58.87 juta disediakan bagi membiayai program penghijauan dan juga penyelenggaraan taman-taman awam di seluruh Kuala Lumpur. Sejumlah 30.47 juta diperuntukkan bagi aktiviti pengindahan dan penyelenggaraan 3 taman utama, iaitu 3 taman utama iaitu Taman Botani Perdana, Taman Tasik Setiwangsa dan Taman Tasik Permaisuri. 16 taman awam, padang, tanah lapang dan taman permainan. Di samping itu sebanyak 20.7 juta disediakan bagi tujuan penyelenggaraan pokok dan bunga-bungaan. 3.65 juta diperuntukkan bagi penyelenggaraan haiwan, pasukan berkuda Dewan Bandar Kuala Lumpur, manakala penyelenggaraan sistem pancutan air dan pembersihan tanah perkubuanan disediakan sebanyak 3.75 juta dan 300,000 setiap satunya. Di bawah peruntukan pembangunan sejumlah 72.71 juta disediakan bagi program ini. Dewan Bandar Kuala Lumpur memperuntukkan sebanyak 48.91 juta bagi tujuan menyediakan kemudahan serta menaik taraf Taman Botani Perdana dan taman-taman rekreasi, pengindahan lanskap, program penanaman pokok, membina dan menaik taraf taman permainan kanak-kanak. Di bawah pembiayaan rancangan Malaysia ke-10, sejumlah 16.8 juta adalah bagi pembangunan Taman Botani Perdana, Taman Rimba Bukit Kerinci dan menaikkan taraf kemudahan OKU di taman-taman awam. Manakala di bawah program NKEA Greater KL KB pula sejumlah 7 juta diperuntukkan bagi projek Greener KL. Di bawah program penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur, saya memberikan tumpuan kepada jalan raya dan saliran bagi mewujudkan satu struktur bandaraya yang efisien. Upayaan menyediakan satu sistem pengangkutan dan perhubungan yang komprehensif, bersepadu dan kemudah sampaian tinggi kepada pengguna dan penduduk Kuala Lumpur adalah amat penting dan kritikal. Justru beberapa projek pembinaan dan pembaikan jalan utama di sekitar Lembah Kelang telah dan sedang
disiapkan. Pada tahun 2015, DBKL akan peruntukkan sebanyak 116.8 juta di bawah peruntukan mengurus bagi kerja-kerja pengisaran dan penurupan jalan-jalan utama, jalan-jalan awam, kawasan perumahan dan lorong sisi, lorong belakang seluruh Kuala Lumpur yang dianggarkan berjumlah 2010 km. 2010 km. Ianya juga termasuk kerja-kerja membaik pulih, menyelenggara jalan, longkang dan penyelenggaraan pagar keselamatan jalan raya. Di samping itu, peruntukan pembangunan bagi program jalan raya dan saliran disediakan sebanyak 421.1 juta, di mana sebanyak 253 juta diagihkan bagi tujuan membina serta menaik taraf jalan raya, manakala 168.1 juta bagi kerja-kerja pemparitan dan saliran di bawah tanggungjawab Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Di bawah kerja-kerja jalan raya, DBKL merancang untuk melaksanakan 37 projek, di mana 28 projek merupakan pembiayaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan peruntukan sebanyak 141.6 juta. 7 projek pula di bawah pembiayaan Rancangan Malaysia ke-10 sebanyak 104.1 juta. Sementara itu, 2 projek melibatkan kerja-kerja pembaikan cerun sebanyak 7.3 juta dibiayai langsung oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Antara projek-projek yang dilaksanakan adalah membina persimpangan bertingkat di Jalan Ampang, Jalan Jelatit, menaik taraf jalan-jalan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan mempertingkatkan Jalan Genting Kelang. Anggaran peruntukan pembangunan bagi melaksanakan 47 projek melibatkan kerja-kerja pemparitan serta penyelenggaraan sungai adalah berjumlah 168.1 juta. Kebanyakan projek-projek ini bertujuan untuk mempertingkatkan sistem pemparitan bagi mengatasi masalah banjir kilat yang sering melanda Kuala Lumpur. Di bawah program ini, sebanyak 31.9 juta merupakan pembiayaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pembiayaan RMK 10 sebanyak 11 juta, sejumlah 125.1 juta disalurkan melalui NKEA, Greater KL, KV, River of Life dan sebanyak RM100,000 bagi penguataan reserve sungai dan kolam tapungan banjir di wilayah Sultan Kuala Lumpur dibiayai oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Untuk lampu-lampu jalan dan kemudahan sistem lalu lintas, dengan mementingkan konsep bandar selamat dan bandaraya taman bercahaya, DBKL turut memastikan jalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur sentiasa cerah, bercahaya dan ini seterusnya dapat meningkatkan lagi tahap keselamatan pengguna-pengguna jalan raya. Sejumlah 31 juta disediakan di bawah peruntukan mengurus, di mana 15 juta disediakan bagi penyelenggaraan 40,000 lampu lantern untuk lampu jalan, 5 juta bagi menyediakan lampu hiasan serta lampu limpah dan 11 juta bagi bayaran bil elektrik. Dalam bajet 2015, DBKL memperuntukkan sejumlah 16.1 juta bagi melaksanakan 10 projek di bawah peruntukan pembangunan bagi kerja pemasangan lampu awam di lorong-lorong belakang dan pemasangan lampu jenis LED di sepanjang Jalan Ampang Park hingga Hotel Renaissance, Jalan Piramli, Jalan Raja Chulan, Jalan Bukit Bintang, Jalan Sultan Syahmuddin, Jalan Raja dan Jalan Raja Laut serta pencahayaan fasad bangunan Sultan Abdul Samad di hadapan Dataran Merdeka. Anggaran peruntukan mengurus yang disediakan bagi aktiviti kemudahan lalu lintas adalah 58 juta yang melibatkan penyelenggaraan serta operasi IT. Sebanyak 29.5 juta
iaitu sebanyak 29.5 juta, dan bil elektrik lampu isyarat sebanyak 2 juta. Bagi menambah baik tahap keselamatan pengguna jalan raya dan berjalan kaki, sejumlah 26.5 juta disediakan bagi projek ataupun program pemasangan pagar dan peralatan keselamatan, penyelenggaraan CCTV, papan tanda, mengecat tanda garisan, penyelenggaraan bonggol dan membaiki persimpangan jalan dan lokasi berbahaya. Selain itu, projek di bawah peruntukan pembangunan sejumlah 9.25 juta disediakan bagi 25 projek untuk mempertingkatkan sistem lalu lintas seperti menyediakan reka bentuk dan pelan skim pengurusan lalu lintas, pembangunan model trafik, penyuraian trafik, pembinaan jejantah berjalan kaki dan laluan berbasikal. Bagi masuk menyediakan tempat letak kereta, hentian bas dan siar kaki di bawah peruntukan mengurus bagi program penyelenggaraan tempat letak kereta, hentian bas dan siar kaki sejumlah 7.62 juta diperuntukkan bagi tujuan penyelenggaraan ruang menunggu teksi, terminal bas, kemudian pejalan kaki dan mengurus tempat letak kereta. Manakala sejumlah 51.7 juta membabitkan 33 projek disalurkan di bawah peruntukan pembangunan bagi menyediakan kemudahan bagi pejalan kaki, sistem letak kereta dan hentian pengangkutan awam. Di bawah program ini sejumlah 14.8 juta merupakan pembiayaan di BKL, NKRA sebanyak 9.9 juta, NKEA Greater KL KV bagi projek pedestrian network sebanyak 17 juta dan 10 juta dibayari oleh Petronas bagi tujuan penyediaan dan pelaksanaan pedestrian linkages. Program penyelenggaraan naik taraf dan ubah suai bangunan ini juga merupakan satu program yang penting kepada Dewan Menegak Kelumpur dalam usaha kita untuk memastikan tahap penyelenggaraan naik taraf dan ubah sesuai bangunan yang dimiliki oleh Dewan Menegak Kelumpur pada tahap yang terbaik. Maka DBK perlu menyediakan suasana persekitaran yang kondisif dan selesa bagi membolehkan kita melahirkan kekitangan yang berkualiti, cekap dan efisien dalam melaksanakan operasi harian Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Oleh itu, bagi program ini sebanyak 33.52 juta diperuntukkan di bawah peruntukan mengurus yang meliputi kerja-kerja penyelenggaraan bagi bangunan-bangunan milik DBKL seperti berikut. Bangunan pejabat sejumlah 13.02 juta diperuntukkan. Stor kecil dan depo sebanyak 1.22 juta. Quarters, rumah boroh dan bangunan-bangunan lain sebanyak 6 juta. Penyelenggaraan alat hawa dingin berjumlah 3.65 juta. Penyelenggaraan lift dan jentera sebanyak 1.64 juta. Dan pembersihan pejabat dan bangunan sebanyak 7.98 juta. Manakala di bawah peruntukan pembangunan sejumlah 16.8 juta melibatkan 52 projek disediakan bagi melaksanakan kerja-kerja membina, mengubah suai dan menaik taraf bangunan-bangunan pejabat dan bangunan kemudahan kaki tangan. Di bawah program penjaja dan peniaga kecil yang merupakan satu sektor penting bagi membolehkan kita memberi dan menyediakan peluang yang terbaik kepada mereka-mereka, terutamanya penduduk-penduduk tempatan, warga kuarter yang ingin terlibat dalam perniagaan, maka aspek yang berkaitan dengan penjaja dan peniaga kecil menjadi tumpuan kita. Maka penjaja dan peniaga kecil merupakan ejen ekonomi yang efektif dan efisien dalam pengagihan barangan dan perkhidmatan. Usaha dilakukan oleh DBKL bagi menggalakkan pembangunan kawasan penjaja, pengusaha dan peniaga kecil di mana sebahagian besarnya beroperasi di pasar, bazar, pasar malam, kios, gerai berkunci dan sambungan tepi bangunan. Oleh itu sejumlah 14.03 juta disediakan di bawah peruntukan mengurus yang meliputi 6.43 juta ringgit bagi kerja penyelenggaraan bangunan pasar, pusat penjaja, tapak penjaja dan kios, sebanyak 1.8 juta bagi penyelenggaraan rumah sampah
sejumlah 55 juta diperuntukkan bagi bil air pusat penjaja untuk pusat-pusat penjaja dan 300,000 bagi kursus dan seminar penjaja dalam usaha kita memupuk semangat positif dan tahap kepenjajaan yang terbaik di Kuala Lumpur. Manakala di bawah peruntukan pembangunan sejumlah 30.1 juta disediakan bagi pembangunan pasar dan pusat penjaja di Pasar Keramat, Pasar Cawkit, Pasar Borong Kuala Lumpur, Pasar Harian Selayang, Pasar Pudu, Pusat Penjaja Air Panas dan pembangunan perniagaan bersepadu ICC di PT 123 dan PT 125 Jalan 1/77C. Bagi memantapkan pengawasan dan pengendalian serta kawalan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, kita perlu memberikan perhatian kepada program pengukuhan penguatkuasaan. Peningkatan upaya pemantauan dan penguatkuasaan di BKL adalah penting dalam mengukuhkan kualiti hidup di Kuala Lumpur dan membina ketertiban bandar. Untuk ini, di bawah peruntukan mengurus sebanyak 32.79 juta disalurkan bagi program ini yang sebahagian besarnya dibelanjakan bagi penguatan keselamatan iaitu sebanyak 25.51 juta. Operasi penguatkuasaan sebanyak 3.78 juta dan belanja pencetakan notis tawaran kompaun kesalahan sebanyak 3.5 juta. Dalam kita membangunkan Kuala Lumpur dan menjadikan persekutuan sosial masyarakat berjalan dengan lebih adil dan saksama, maka penyediaan dan penyelenggaraan perumahan awam dan perumahan rakyat merupakan tumpuan yang perlu dan akan diberikan perhatian oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bagi tahun 2015. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, untuk makluman tuan-tuan, bertanggungjawab mengurus serta menyelenggara sebanyak 74,825 unit rumah sewa perumahan awam atau PA dan perumahan rakyat PPR serta rumah jual. Daripada keseluruhan unit PA dan PPR, sebanyak 45,358 unit ditawarkan untuk dijual kepada penyewa-penyewa sedia ada bagi memberi peluang kepada golongan warga kota yang berpendapatan rendah memiliki rumah di Kuala Lumpur. Walaupun sebanyak 11,638 dari jumlah 45,358 yang ditawarkan telah dijual sehingga Oktober 2014, yang mencerminkan keunikan dan pelbagaian produk-produk pelancongan yang berasaskan keunikan sosial budaya masyarakat Malaysia. Justru bagi menggalakkan aktiviti pelancongan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sejumlah 16.5 juta disediakan di bawah peruntukan mengurus bagi penggalakan aktiviti penggalakan dan program khas pelancongan. Selain itu, di bawah peruntukan pembangunan sejumlah 2.56 juta disediakan bagi melaksanakan 19 projek yang dirancangkan seperti menaik taraf dan mengindahkan lokasi tumpuan pelancong, program khas pemantapan bangunan warisan, pembinaan pintu gerbang Sungai Besi dan program KL Heritage Trail. Anggaran hasil 2015 bagi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pada tahun 2015, DBKL jangka memperolehi hasil sebanyak 2.07 bilion ringgit berbanding 1.91 bilion ringgit bagi tahun 2014, iaitu peningkatan sebanyak 8.4%. Cukai tasiran berjumlah 1.004 bilion ringgit merupakan hasil utama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, di mana menyumbang sebanyak 48.3% dari hasil keseluruhan yang dijana oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Berdasarkan pelaksanaan penilaian semula cukai taksiran ke atas 500,000 unit pegangan hartanah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kerajaan telah memutuskan untuk menghadkan kenaikan tidak melebihi 25% bagi hartanah komersial, kenaikan tidak melebihi 10% bagi hartanah kediaman,
serta tiada kenakan bagi kediaman kos rendah dan sederhana rendah. Melalui pelaksanaan ini, DBKL dianggarkan memperolehi tambahan hasil sebanyak 70 juta ringgit. Selain daripada itu, hasil lain termasuklah bayaran kawalan binaan dan perancangan sebanyak 317.5 juta ringgit, hasil sewaan perumahan berjumlah 86.5 juta ringgit, hasil pulangan projek swastaan sebanyak 310.2 juta ringgit, hasil pelaburan sebanyak 117.7 juta ringgit dan lesen sebanyak 82.2 juta ringgit. Sementara itu, DBKL jangka akan menerima bantuan daripada kerajaan pusat dalam bentuk geran berjumlah 98.5 juta ringgit, iaitu geran penyelenggaraan jalan raya ataupun MARIS berjumlah 33 juta ringgit, geran khas sebanyak 4 juta ringgit dan outright grant sebanyak 61.5 juta ringgit. Untuk menampung sebahagian daripada bajet pembangunan, ianya akan dibiayai melalui peruntukan kerajaan persekutuan di bawah rancangan Malaysia ke-10, NKRA, NKEA, Greater KL KB yang berjumlah 342.3 juta ringgit, pembiayaan sektor swasta itu Petronas sebanyak 10 juta dan lain-lain pembiayaan seperti TP1 Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan sebanyak 12.6 juta ringgit. Di dalam usaha untuk menggalakkan pembayar cukai menjelaskan cukai tafsiran, satu program yang bertujuan untuk menarik minat dan menggalakkan pembayar-pembayar cukai pintu untuk membayar, maka satu program cabutan bertuah akan diadakan pada tahun 2015. Ianya terbuka kepada pembayar-pembayar cukai yang menjelaskan semua cukai taksiran, termasuk tunggakan sebelum 31 Disember 2014, di mana sebanyak lebih 200 hadiah disediakan, termasuk hadiah utama yang akan diumumkan sedikit masa lagi. Program cabutan bertuah ini akan diadakan pada Februari 2015 sempena Hari Wilayah Persekutuan. Sebagai penutup dan rumusan secara keseluruhannya, bajet 2015 adalah merupakan belanjawan seimbang, di mana DBKL dianggarkan mempunyai lebihan sebanyak 447.64 juta setelah mengambil kira perbelanjaan operasi, hasil anggaran tolak hasil anggaran perbelanjaan ngurus untuk disalurkan ke perbelanjaan pembangunan. Anggaran hasil 2015 berjaya menyeimbangi peruntukan mengurus dan peruntukan pembangunan di bawah pembiayaan Dewan Bandar Kuala Lumpur. Melalui program-program yang dilaksanakan, DBKL akan menumpukan segala usaha dan tenaga bagi merealisasikan pencapaian pada tahun harapan dengan memberi kekhidmatan yang terbaik kepada warga Kota Kuala Lumpur dan pelanggan-pelanggannya. Di samping itu, DBKL akan menyediakan kemudahan infrastruktur yang terbaik dan berkualiti serta memberikan tumpuan kepada aspek penyelenggaraan pada tahun 2015 melalui program-program yang dirancangkan. Budaya pengurusan keuangan dan pengurusan akaun yang teratur dan cekap akan sentiasa diutamakan dengan menerapkan amalan perbelanjaan berhemah dan value for money bagi mengelakkan pembayaran dan seterusnya meningkatkan accountability dan integriti di dalam pengurusan keuangan Dewan Bandar Kuala Lumpur. Berdasarkan kepada perkara ini, suka saya membuat tambahan bahawa dalam usaha kita untuk menjadikan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai bandaraya yang terkenal dan bertaraf dunia, maka kita amat mengharapkan norma-norma kehidupan dan nilai-nilai serta amalan kehidupan yang baik di kalangan warga Kota Kuala Lumpur, terutamanya yang berkaitan dengan aspek-aspek kebersihan dan kesihatan. Yang keduanya, pelaksanaan langkah mengatasi masalah merosakkan harta awam atau vandalism yang memberi kos kepada keuangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Yang ketiganya, pengukuhan kerja melalui kerja secara kolaborasi dan kerjasama dengan agensi penguat kuasa
khususnya dalam usaha kita mentertibkan kehidupan bandar serta mewujudkan bandar yang selamat. Yang seterusnya adalah pengukuhan mekanisme pengurusan sumber-sumber hasil. Kita perlu memberikan perhatian kepada bagaimana kita menjana sumber-sumber hasil yang lebih optimum. Maka aspek-aspek yang berkaitan dengan pengurusan sumber-sumber hasil ini perlu dilaksanakan oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur dan akan dilaksanakan pada tahun 2015. Pemantapan standard dan kualiti perkhidmatan dan kemudahan. Maka oleh itu kita akan memberikan perhatian untuk bekerjasama lebih rapat dengan SIRIM, CIDB, IKRAM, JKR dan agensi-agensi lain dalam memastikan kualiti dan standard bagi bekalan dan kemudahan dapat dilaksanakan oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur pada tahun 2015. Seterusnya ialah untuk membolehkan kita menyediakan perkhidmatan dan kemudahan yang terbaik kepada masyarakat, maka pengukuhan participative planning dan keharmonian di kalangan masyarakat serta kerjasama yang erat dengan Dewan Bandar Kuala Lumpur adalah amat penting. Selain daripada itu, pemantapan dari segi sistem kelulusan perancangan, kita akan memberikan tumpuan supaya pemantapan untuk menimbang dan memberikan kelulusan kepada permohonan perancangan pembangunan diberi perhatian, dan ini akan menggerakkan lagi pembangunan di Kuala Lumpur, dan seterusnya ini akan membantu untuk melengkapkan lagi kemudahan-kemudahan dalam kawasan perbandaran dan melaksanakan program pembangunan semula kawasan-kawasan yang terbiar. Dan yang terakhir ialah dalam usaha kita untuk meningkatkan prospek dan imej Dewan Bandar Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur secara keseluruhannya, maka kita perlu memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang boleh meningkatkan dari segi masa untuk kita bertindak dalam memberikan kelulusan, menepati keperluan yang dikehendaki oleh rakyat, dan yang terakhir menekankan kepada kualiti dan standard yang ditetapkan oleh Dewan Bandar Kuala Lumpur. Berasaskan kepada faktor-faktor yang atau fakta-fakta yang saya tegaskan lagi tadi, dan berasaskan kepada agihan peruntukan yang saya sebutkan, maka besarlah harapan kami Dewan Bandar Kuala Lumpur agar program-program yang bakal dilaksanakan pada tahun 2015 dapat memberi manfaat kepada warga Kota Kuala Lumpur dan impak yang baik terhadap pembangunan bandar Kuala Lumpur dari segi fizikal, ekonomi dan sosial, selaras dengan objektif dan visi Dewan Bandar Kuala Lumpur menjadi bandar raya bertaraf dunia serta visi wilayah persekutuan maju dan sejahtera. Jadi sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dari media, khususnya dalam pertentangan bajet 2015 Dewan Bandar Raya Kuala Lumpur. Terima kasih.